Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ni dah 9 Syawal. Rasa pantas sekali masa berlalu kan, bulan Syawal ni. Okey, sebelum saya mulakan sharing pada hari ini, saya nak tengok siapa yang live terlebih dahulu. Hari ini sebenarnya saya nak cakap pasal tentang pekerjaan. Kehidupan kita sendiri, kita menjana pendapatan kan, melalui pekerjaan. Pekerja juga satu ibadah. Sama ada nak bekerja sendiri ke ataupun nak makan gaji. Okay. Siapa yang live bersama-sama saya pada hari ini? You only swipe left to reveal comments. Okay. Live viewers. Okey, antara bekerja sendiri dengan makan gaji, pandangan saya tak semua orang sebenarnya berkeupayaan untuk bekerja sendiri. Dan Allah jadikan kita ni memang perfect sebenarnya. Kalau semua orang berkeupaya untuk bekerja sendiri, siapalah nak makan gaji kan? So antara kita saling memerlukan. Cuma dalam menentukan siapa sebenarnya yang boleh bekerja sendiri, siapa yang sebenarnya yang layak makan gaji kan? Sebab saya sebenarnya amat concern, simpati dan agak concern. Sebenarnya saya amat concern lah, especially siapa yang bekerja sendiri. Dalam contoh dalam bidang saya, dalam bidang takaful kan, ramai yang decide untuk resign dan bekerja sendiri, namun sebenarnya mereka tidak menonjolkan keupayaan sebenar untuk berjaya dalam satu bidang. Jadi sebenarnya amat menduka citakan bila kita mencubakan dalam satu bidang dan kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam satu bidang. Jadi kita telah sebenarnya bazirkan masa kita dan juga tenaga kita untuk berjaya dalam bidang, apa juga bidang anda ceburi kan. So hari ini, siapa sebenarnya anda, sama ada anda bekerja sendiri ataupun makan gaji, anda sebenarnya boleh test daripada awal lagi kan. Mengambil contoh siapa yang sekarang ini bekerja, masih bekerja lagi, sebagai contoh adalah bekerja selama 10 tahun. Dalam masa 10 tahun, berapa banyak majikan yang anda telah serve, telah bekerja. So kalau sekiranya anda seorang yang telah bekerja lebih daripada 3 tahun dari satu majikan, sejujurnya sebenarnya saya boleh katakan anda seorang yang setia dan anda memang layak untuk jadi seorang pekerja yang bagus. Jadi bila anda jadi seorang pekerja yang bagus, anda sebenarnya boleh mendapat banyak peningkatan kerjaya daripada kerja anda. Jadi teruskan bekerja dan anda sebenarnya seorang yang berdedikasi oleh seorang majikan. Dan sebab anda boleh bekerja lebih daripada 3 tahun dengan satu majikan, dan sebenarnya anda seorang berpotensi besar untuk mengejar ataupun berkerjaya mendapat kenaikan pangkat dalam bidang corporate. Jadi orang seperti anda yang setia di satu company dan majikan anda boleh kembangkan bakat anda boleh jadi seorang general manager. So, mungkin first anda jadi seorang manager, senior manager, general manager, dan suatu hari nanti anda bakal menjadi seorang CEO sebuah syarikat. Jadi anda memang seorang yang berdedikasi. Dan saya yakin bagi anda yang telah bekerja lebih daripada 3 hingga 5 tahun pada satu company dan anda memang setia, anda pada masa sama, kalau anda inginkan satu peningkatan kerjaya, anda boleh cuba untuk dapatkan promotion di syarikat sendiri, atau tak dapat, anda boleh apply kerja tempat lain. Dan sebaliknya, kalau sekiranya anda telah bekerja selama 10 tahun di satu syarikat dan bila anda flashback muhasabah resume, anda sebenarnya telah berhijrah lebih daripada 5-7 company dalam masa 10 tahun. So maksudnya ada sesuatu yang tidak kena pada diri anda kat situ kan. So jadi dalam kes sebegini, anda perlu pertimbangkan untuk fikirkan, aku ni apa sebenarnya tak kena pada diri aku? Takkanlah majikan dan tak kena, ataupun diri aku sendiri. Jadi anda boleh rasakan sebenarnya konflik jiwa anda sebenarnya. Anda tidak boleh bermajikankan seorang bos yang memberi arahan pada anda. Seperti saya, mengambil contoh, dalam masa 10 tahun saya bekerja, saya mempunyai dan 6 saya bekerja di 6 buah syarikat. So saya hanya setia pada tahun 5 tahun pertama, dan selebihnya setiap tahun saya berhijrah. Di situ ada konflik dalam diri saya dan saya perlu keluar dan perlu mendapat kebebasan. So di sini sebenarnya test untuk menentukan sama ada anda seorang yang boleh bekerja sendiri atau menjadi seorang pekerja yang baik. So bila so di sini sekiranya anda telah buat satu keputusan untuk bekerja sendiri, di sini sebenarnya anda perlukan satu bimbingan. Sebab bila anda keluar bekerja sendiri, anda telah bebas
tiada lagi orang yang mengongkong. Dengan kata lain mengongkong lah. Sebenarnya tak mengongkong pun. Sebenarnya dia tak takluk kepada disiplin waktu kerja pejabat biasa. Tak perlu masuk kerja 8.30, keluar 5.30. Anytime boleh keluar ke mana-mana saja. So di sini sebenarnya keralatan, di sini sebenarnya yang saya amat sedih dan saya amat concern sekali yang berlaku kepada rakan-rakan di luar sana yang bekerja sini. Mereka tidak boleh kontrol masa mereka. Jadi apa yang berlaku, orang-orang bekerja sendiri, mereka ingatkan mereka bebas, mereka boleh jadi driver. Driver kepada siapa? Tahu-tahulah sendiri. Dan mereka boleh pergi ke pasar anytime, mereka boleh shopping anytime. Last mereka tidak bekerja anytime. So bila berlaku sebegini, sebenarnya anda telah melakukan satu perkara yang anda sepatutnya orang-orang yang pencen, yang punya banyak wang yang boleh lakukan sebegitu, sedangkan anda sekarang ni tiada wang. Jadi bila dalam situasi orang yang bekerja sendiri yang tidak boleh kontrol masa mereka, apa yang terjadi selepas mereka cuba contoh mereka mencubakan ada satu perniagaan. Saya senang mengambil contoh perniagaan takaful. Saya sering orang-orang yang bekerja sendiri yang baru mencubakan mereka tidak memberi tumpuan sepenuhnya dalam 3 hingga 6 bulan pertama. So selepas 3 bulan mereka kononnya mencuba, tapi sebenarnya mencuba benda-benda lain yang sebenarnya tidak melakukan sepenuh masa full time, mencuba benda lain, dan mereka rasa aku tak boleh buat lah benda ni, macam susah ya, setiap kali aku jumpa orang rejection semua kan, tak ada orang nak lah. So antara 3 bulan 6 bulan pertama rasa macam susah nak buat, ada cuba buat bisnes lain. Bila buat bisnes lain benda yang sama berlaku. So towards the end, dalam masa 2 tahun anda banyak bazirkan masa mencuba benda-benda baru yang sebenarnya kalau anda tanya orang yang berjaya, ada tak orang yang berjaya terus berjaya mendapat pendapatan yang besar ataupun mendapat income besar dalam masa 3 bulan 6 bulan? Tak ada. Memang tak ada. Anda nampak saya sekarang ni, saya tak dalam berjaya lagi. Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki. Sebenarnya apa yang kita tanya sesiapa saja apa yang mereka lalui, mereka sebenarnya melalui banyak kesusahan. Dan kalau sekiranya kita sanggup, yang kita rasa kita boleh melakukan benda yang sama, kita lalui obstacle, ujian, dan kita akan berjaya mendapat apa yang mereka capai. So pesan saya bagi orang-orang yang berkeinginan untuk bekerja sendiri, sebab untuk melakukan untuk membina satu perniagaan, anda harus melalui steps. Jarang sebenarnya orang yang boleh daripada makan gaji terus menjadi seorang businessman yang otoran bisnes mereka, yang mana mereka tidak perlu bekerja, kecuali anda memang punya modal yang besar, punya hartanah. Daripada hartanah itu boleh menjadikan satu pendapatan pasif. Dan rata-rata majoriti orang-orang yang bekerja menggaji, mereka melalui step di mana mereka harus bekerja sendiri terlebih dahulu dalam masa 3 hingga 5 tahun, dan selepas itu bisnes akan otoran, akan berjalan dengan sendiri. So bila bisnes otoran, di situ sebenarnya anda seorang usahawan ataupun businessman, anda bercuti sekalipun anda akan dapat income. So tapi untuk mencapai pada tahap itu sebenarnya bukan satu benda yang senang. Banyak proses yang perlu kita lalui dan kita perlu bersabar. So nasihat saya di luar sana bagi anda yang bekerja sendiri, tolonglah jaga masa. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Kita tahu kan, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bagi anda tidak betul-betul komit, anda sebenarnya berada dalam kerugian. Anda membiarkan masa itu berlalu meninggalkan anda. Tak mungkin masa itu kembali lagi. Masa itu lebih berharga daripada emas. Jadi sekarang inilah masa untuk memberi satu komitmen, disiplin kepada diri anda untuk kejayaan pada untuk, kalau tak berjaya di sini pun untuk kesenangan anak dan juga isteri 2-3 tahun lagi. So tolonglah komit kepada apa yang anda lakukan, bagi komitmen. Seorang pekerja yang baru bekerja, mereka perlu menjalani proses percubaan 3 hingga 6 bulan. So aplikasikan benda yang sama dalam bisnes, dalam perniagaan anda. Anda sebenarnya dalam proses percubaan 3 hingga 6 bulan. Jadi tolong bagi komitmen kepada apa yang anda lakukan 3 hingga 6 bulan. So selepas anda bagi komitmen 3 hingga 6 bulan, nampak sebenarnya kejayaan kat situ, anda nampak sikit hasilnya, anda akan lebih bersemangat lagi untuk terus mara ke harapan. So itu saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kejayaan.